Salam sejahtera kepada semua penonton KLINSA 2022. Saya Muhammad Alif Izzuan bin Zainuddin akan membentangkan kajian yang telah dilakukan bersama Profesor Madya Dr. Nordin Khalid yang bertajuk Kesan Pertumbuhan Ekonomi Pelaburan Langsung Asing, Keterbukaan Ekonomi dan kadar inflasi terhadap pengangguran di Malaysia. So untuk yang kajian yang dilakukan, kita akan lihat pengangguran di Malaysia. Kalau kita lihat pada rajah yang dipaparkan, kadar pengangguran di Malaysia dari tahun 1982 sehingga Mei 2021. Kalau kita lihat pada graf tersebut, yang terkini pada Mei 2021, kadar peratus menunjukkan 4.5%. Manakala kalau kita lihat pada rajah tersebut, peratus yang pernah tertinggi pada tahun 1986 sebanyak 7.4% itu adalah yang tertinggi. So ini adalah kita lihat kadar peratus dari tahun 1981 sehingga Mei 2021. Okey, jadi kalau kita lihat pada bahagian pengenalan, pengangguran bukan satu isu yang baru, akan tetapi merupakan antara masalah semula jadi dalam sesebuah ekonomi negara yang tidak dapat dielakkan. Isu berkaitan pengangguran bukan hanya berlaku di Malaysia sahaja. Kesemua negara berlaku isu yang sama, mengalami isu yang sama berkaitan pengangguran. Jadi bagaimana pihak kerajaan, sesebuah institusi tersebut untuk mengawal kadar pengangguran di Malaysia. Malaysia juga tidak ketinggalan kerana mempunyai tingkat kadar pengangguran yang tinggi. Memang tidak dinafikan, Malaysia turut terkesan kepada isu pengangguran. Isu tersebut acap kali dibincangkan dan dibahaskan kerana memberi impak yang sangat besar kepada negara. Dalam erti kata lain, apabila berlaku kadar pengangguran yang tinggi, dia memberikan kesan yang negatif kepada negara. So dia akan memberi kesan. Okey, kajian yang telah dilakukan saya bersama Profesor Madya Dr. Nordin, kajian ini sangat penting bagi mengenal pasti faktor permintaan agregat rendah yang menyumbang kepada pengangguran, mengenal pasti kejatuhan dalam penawaran agregat yang menjadi punca kepada pengangguran dan mengenal pasti kesan polisi penciptaan pekerjaan dalam membendung isu pengangguran di Malaysia. Yang seterusnya, kalau kita lihat pada kajian lepas, kajian oleh Tirunakasaru pada tahun 2008, beliau menganalisis hubungan dinamik antara FDI, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan ekspor. Teknik VAR telah digunakan dan hasil kajian mendapati pertumbuhan ekonomi serta ekspor merupakan penentu utama terhadap pengangguran di Malaysia. Justru penting untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menguatkan sektor berorientasikan ekspor untuk memastikan kadar pengangguran mencapai tahap yang rendah. Manakala kajian yang dilakukan oleh Muhammad Noor pada tahun 2007 yang menguji peraturan OKUS di Malaysia dengan menggunakan data tahunan siri masa dari tahun 1970 sehingga 2004, beliau mendapati terdapat hubungan yang negatif antara kadar pengangguran dan KDNK
Walau bagaimanapun, kadar pengangguran lebih kecil daripada yang diperolehi oleh Okun, iaitu penurunan sebanyak 1% yang membawa peningkatan sebanyak 1.75% kepada KDNK. Okey, yang seterusnya, kajian yang dilakukan oleh Tinggi dan Linggi turut mengesahkan bahawa kewujudan peraturan Okun di Malaysia hasil kajian yang menggunakan pendekatan ARDL, iaitu Aggressive District Lag, menunjukkan hubungan negatif yang stabil bagi kadar pengangguran dan pertumbuhan output untuk tempoh jangka masa panjang. Yang seterusnya, pada tahun 2007, Furoka telah melakukan kajian dan dapat melihat hubungan antara kadar inflasi dan kadar pengangguran bagi tempoh 1973 sehingga 2004. Hasil kajian menggunakan kaedah VACM dan mendapati wujud hubungan yang negatif bagi tempoh jangka masa panjang antara kadar inflasi dan kadar pengangguran. Okey, yang seterusnya, kajian telah dilakukan oleh Rasiah pada tahun 2002. Dalam kajian melihat sejauh mana perkembangan perdagangan dalam sektor pembuatan dan mempengaruhi guna tenaga. Okey, kemahiran dan upah mendapati FDI merupakan jentera utama dalam pertumbuhan ekspor pembuatan. So, dalam untuk kajian ini, dapatan kajian lepas turut dia menunjukkan bahawa faktor-faktor penentu kepada masalah pengangguran adalah tidak konklusif. Oleh itu, kertas kajian yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk menganalisis hubungan pengangguran dengan beberapa pemboleh upah makroekonomi yang akan dibincangkan, dianggap penting dalam konteks ekonomi Malaysia. So, kalau kita lihat dekat yang kajian lepas inilah. Okey, yang seterusnya untuk kajian yang dilakukan bagi metodologi dan pembentukan model kajian. Kajian ini menggunakan data yang digunakan dalam kajian ini diperolehi daripada data sekunder siri masa yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia dan Laporan Ekonomi Malaysia 2010 sehingga 2021. Okey, yang seterusnya, analisis kajian dengan menggunakan kaedah ARDL yang telah diaplikasikan bagi membentuk fungsi kadar pengangguran di Malaysia. Jadi kita akan menggunakan kaedah ARDL. Okey, yang seterusnya, kalau kita lihat kepada analisis kajian, statistik di jadual sebelah termasuk mean, median, maksimum dan minimum siri selain sisihan piawai daripada mean, seperti yang dapat dilihat dalam jadual sebelah lah. Purata KDNK Malaysia sepanjang tempoh yang dipertimbangkan ialah 4.5, di mana purata penggunaan awam, pelaburan, swasta masing-masing berkisar sekitar 0.5 juta. Purata pelaburan awam ialah 2.1 juta dan purata aliran masuk FDI untuk Malaysia sekitar 6.3 juta. Okey. Yang seterusnya, rajah yang pertama GDP dan FDI, rajah B kadar perubahan KDNK dan FDI, dan yang seterusnya rajah yang C adalah berkaitan rajah KDNK Malaysia. So, kalau kita lihat pada rajah A, A jelas menunjukkan bahawa KDNK dan FDI meningkat secara berterusan. Okay, manakala untuk rajah B menunjukkan pertumbuhan KDNK lebih cepat daripada pertumbuhan FDI dalam 3 dekad pertama, dan sebaliknya berlaku untuk dekad yang lalu.
Okey, perkara yang sama boleh diperhatikan bagi pemboleh ubah penggunaan kerajaan, pelaburan swasta, pelaburan awam dan kadar pinjaman dalam rajah C. Okey, yang ini semua pemboleh ubah ini telah berkembang dari semasa ke semasa dan menunjukkan bahawa istilah aliran masa ini harus dimasukkan dalam analisis pemboleh ubah ini. Okey, untuk ujian kepenggunaan menggunakan kaedah AGF, yang pertama digunakan pada pemboleh ubah yang sedang dipertimbangkan untuk menilai pegun siri pemboleh ubah dalam bentuk peringkat log dan perbezaan log di mana pemboleh ubah tidak pegun. Yang kedua, data siri masa log KDNK yang tidak pegun dalam bentuk aras tetapi mengambil perbezaan pertama siri menjadikan pegun, manakala FDI berubah dalam pegun dalam bentuk aras log. Okey, nilai statistik T yang ditunjukkan dalam jadual untuk model dengan hanyut dan arah aliran dibandingkan dengan nilai kritikal yang diberikan di bahagian bawah jadual pada tahap keertian 5%. Okey, ini adalah yang untuk jadual kepegunaan AGF. Jadual ini menunjukkan yang tersebut yang dibentangkan tadi lah. Okey, yang seterusnya ujian koordinasi ujian untuk terikat. Okey, untuk menguji koordinasi pemboleh ubah pendekatan ujian sempadan dibangunkan oleh pesaran. Okey, yang seterusnya ujian dengan pintasan tahap had dan arah aliran tidak terhad menghasilkan nilai anggaran 8.144 di mana sempadan atas dan bawah untuk adalah 2.87 dan 4.00 masing-masing pada tahap keertian 5%. Dan kalau kita lihat untuk keputusan jangka panjang, dalam jangka panjang, koefisien perbelanjaan penggunaan kerajaan ternyata negatif dan ketara seperti yang ditunjukkan oleh Ghani dan Din. Okey, penggunaan kerajaan atau penggunaan awam boleh menghalang pertumbuhan ekonomi jika sifat perbelanjaan tersebut mengalihkan sumber daripada penggunaan yang produktif. Okey, yang seterusnya adalah ECM atau model untuk yang jangka pendek. Okey, keputusan ujian diagnostik yang digunakan menunjukkan bahawa bermakna masalah autokorelasi dan heterokoditisitas bersyarat autokorelasi tidak wujud dalam persamaan ARDL yang dianggarkan. Keputusan ujian Jacobera untuk menunjukkan data adalah normal. Keputusan ECM persamaan ARDL menunjukkan bahawa perkali pemboleh ubah bersandar tahap tertinggal adalah signifikan menjadi negatif 0.74416 iaitu kelajuan pelarasan ketinggalan kesilapan iaitu ialah 0.74 lebih kurang sebelum pemboleh ubah jangka panjang menumpu kepada laluan keseimbangan jangka panjang. Dan keputusan ujian diagnostik menunjukkan bahawa dalam jangka masa pendek pertumbuhan KDNK dipengaruhi oleh kesemua 5 pemboleh ubah bebas yang dipertimbangkan dengan ketara. Okey, dan yang seterusnya berkaitan dengan kesimpulan, Malaysia berada dalam situasi middle income trap. Keadaan ini disebabkan polisi ekonomi negara kita yang selama ini mahu bersaing sebagai hub ekspor dengan menggunakan kos buruh yang murah. Okey, senario ini sebenarnya dia menggambarkan kepentingan peranan yang dimainkan oleh perbelanjaan kerajaan persekutuan untuk menjana pertumbuhan ekonomi jangka masa panjang, terutama sekali menerusi projek penyediaan infrastruktur yang memberi manfaat terhadap semua negeri di Malaysia, terutama dalam menangani masalah pengangguran. Sekian, terima kasih dari saya dan salam sejahtera.